Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haris Suhaimi dalam My Trust Invest. Pada kali ini, saya nak berkongsi dengan anda semua perbezaan di antara pelaburan di dalam Wahid Invest dan juga di dalam unit trust. Baik, apabila kita nak buat pelaburan, kita sudah tentu ada pilihan sama ada kita nak labur dalam Wahid Invest dan unit trust dan sebagainya. Tetapi pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua apa perbezaan apabila anda membuat pelaburan di dalam Wahid Invest berbanding dengan melabur di dalam unit trust. Okey, baik. Yang pertama sekali, apabila anda membuat pelaburan di dalam Wahid Invest, bergantung kepada portfolio yang ditetapkan kepada anda ataupun anda membuat pilihan secara manual di dalam apps Wahid Invest, yang mana sebagai contoh saya ambil dekat sini, apabila anda dah buat dah jawab soalan yang ditanya kepada anda semua berkenaan dengan profil pelaburan anda, anda ditetapkan dengan pelaburan di dalam profil moderately aggressive. Okey, apabila anda ditetapkan dengan mana-mana portfolio, anda boleh semak portfolio anda itu, apa yang terkandung di dalam portfolio pelaburan anda di dalam Wahid Invest itu sendiri. Okey, baik. Untuk moderately aggressive, apabila saya rujuk kepada website Wahid Invest, dinyatakan dekat sini adanya 59% pelaburan dibuat di dalam global stock. Okey, di dalam global stock, selebihnya ada di dalam emerging market stock, sukuk, gold dan sedikit cash. Baik, apabila kita sebut berkenaan dengan global stocks, global stock bermaksud pelaburan anda di dalam Wahid Invest itu dilaburkan di dalam pasaran saham global. Okey, apabila kita semak global stock di dalam Wahid Invest ini, okey, adanya dua securities ataupun dua instrumen yang digunakan untuk dilaburkan duit anda apabila anda buat deposit ke dalam app Wahid Invest, yang mana yang pertama sekali adalah Wahid FTSE USA Syariah ETF. Okey, ataupun short form dia HLAL. Yang kedua adalah Wahid Dow Jones Islamic World ETF UMMA, ataupun kita boleh sebut UMA. Okey, baik. Jadi pelaburan global stock dibuat ke dalam dua ETF ini. Okey. Untuk maklumat lanjut untuk penerangan berkenaan ETF, anda boleh cari berkenaan ETF ini. Tetapi dalam perkongsian saya pada kali ini, saya nak buat pembandingan perbezaan ETF ini yang dilaburkan oleh apps Wahid Invest ini berbanding dengan unit trust. Okey, baik. Apabila kita nak bandingkan pelaburan di dalam Wahid Invest dan unit trust, sudah tentu kita perlu membuat perbandingan di antara aset kelas yang sama. Baik, apabila saya bandingkan pelaburan di dalam Wahid dan juga unit trust, saya ambil
pelaburan ETF di dalam wahid itu sendiri berbanding dengan unit trust. Apa beza kedua-dua instrumen ini? Baik. Yang pertama sekali, ETF, pelaburan dibuat menjejaki indeks. Okey, baik. Indeks adalah satu penanda aras pasaran saham, sama ada di mana-mana pasaran saham dunia. Setiap negara mempunyai indeks masing-masing, dan ada indeks yang digabungkan bagi negara-negara tertentu, regional-regional tertentu. Tetapi di dalam wahid ada dua ETF yang menjejaki indeks, iaitu HLAL yang mempunyai fokus ke dalam saham-saham di US sahaja. Yang kedua, UMMA ETF tersebut menjejaki indeks pasaran saham dunia, dan pasaran saham dunia ini digabungkan beberapa negara tertentu mengikut indeks tersebut. Baik, jadi ETF hanya menjejaki indeks yang disandarkan kepadanya. Itu sahaja. Tetapi apa yang berbeza dengan dana-dana unit trust? Dana-dana unit trust ini diuruskan oleh pengurus dana yang bertauliah untuk melawan, mengatasi, mengeluarkan, mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada indeks-indeks yang ada. Sebagai contoh, di US kita ada indeks utama iaitu S&P 500 yang mempunyai 500 syarikat terbesar di US, yang mana indeks tersebut mewakili secara overallnya pasaran saham US. Baik, apabila kita lihat kepada prestasi indeks, sebagai contoh, setahun indeks tersebut memberi pulangan sebanyak 12%, sebagai contoh. Jadi dana unit trust ini yang diuruskan oleh fund manager akan cuba untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada indeks tersebut. Sebagai contoh, mungkin indeks tersebut 12%, jadi fund manager cuba untuk dapatkan 15-20% berbanding dengan prestasi indeks tersebut yang hanya 12%. Baik, yang kedua adalah yang terkandung di dalam ETF adalah syarikat-syarikat yang mengikut indeks tersebut. Sebagai contoh, HLAL yang mempunyai syarikat lebih kurang dalam 120 syarikat ataupun 100 sehingga 150 syarikat yang terkandung di dalam ETF tersebut. Berbanding dengan dana unit trust, di dalam satu-satu dana unit trust hanya mempunyai lebih kurang dalam 40 hingga 60 saham sahaja yang dipilih oleh fund manager, yang mengikut analisis mereka, saham-saham ini adalah saham-saham yang terbaik daripada keseluruhan pasaran untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik daripada indeks tersebut. Yang ketiga adalah ada segi charge jualan. Baik, untuk ETF kita biasanya tidak ada charge jualan untuk membuat pelaburan dalam ETF, tetapi ETF ini perlu dibeli menggunakan broker-broker saham, yang mana adanya beberapa fee yang terlibat, sebagai contoh adanya brokerage fee, adanya stamp duty, dan charge-charge yang berkaitan, seperti mana kita membeli saham-saham di pasaran saham. Tetapi untuk unit trust adanya charge jualan bagi satu-satu dana. Charge jualan ini akan ditolak pada awal pelaburan yang dibuat.
di dalam dana tersebut, yang mana charge jualan untuk unit trust ada yang 0% sehingga kepada 5 dan hingga 5.5% bergantung kepada dana dan juga bergantung kepada syarikat pengurusan dana tersebut, bagaimana mereka charge charge jualan yang ditetapkan. Okey, baik. Yang terakhir yang saya nak kongsikan pada kali ini adalah charge pengurusan. Okey, management fee. Management fee ini adalah charge untuk pengurus dana, menguruskan dana tersebut. Baik, untuk ETF sebenarnya charge pengurusan bergantung kepada ETF tersebut, biasanya sekitar 0.5 hingga 0.75% setahun. Dan biasanya ETF ini charge pengurusan ini akan di-charge secara indirectly di dalam aset pelaburan, yang mana di-charge lebih kurang dalam sebulan sekali, biasanya macam tu, dan akan mengurangi keseluruhan aset pelaburan. Untuk unit trust, biasanya charge pengurusan adalah lebih tinggi berbanding dengan charge pengurusan untuk ETF. Biasanya charge pengurusan untuk unit trust sekitar 0.5 hingga 2% setahun, lebih tinggi berbanding dengan ETF. Kerana apa charge pengurusan ini lebih tinggi? Kerana charge pengurusan ini digunakan untuk actively manage the fund, ataupun untuk menguruskan dana tersebut secara aktif, berbanding ETF yang mana boleh dikatakan dana-dana ETF ini diuruskan secara pasif sahaja. Okey, baik. Adakah berbaloi apabila anda tengok perbandingan yang saya kongsikan ini, yang mana dari segi jualan, dari segi charge yang dikenakan untuk ETF dan juga unit trust, kita dapat lihat adanya charge jualan untuk unit trust dan juga charge pengurusan unit trust yang lebih tinggi. Adakah berbaloi berbanding dengan ETF ini? Baik, saya nak kongsikan satu dana unit trust yang mana anda boleh bandingkan dengan prestasi indeks yang dijadikan sebagai kayu ukur untuk dana tersebut. Baik. Okey, ini adalah satu dana unit trust yang mana membuat pelaburan di kawasan regional ASEAN. Okey. Dan indeks yang menjadi benchmark kepada dana ini adalah S&P Asia X Japan. Okey, apabila kita lihat prestasi dana ini untuk 5 tahun, pulangannya adalah 24.76%. Okey. Tetapi indeks benchmark yang menjadi sandaran kepada saham bagi dana ini adalah negatif 6.87%. Okey, anda dapat lihat jika kita track ataupun jika kita ikut sahaja prestasi indeks yang kita laburkan tersebut, prestasinya adalah negatif 6.87%. Tetapi jika kita uruskan dana pelaburan tersebut dengan pemilihan saham-saham yang berkualiti dan juga saham-saham yang mempunyai potensi yang bagus, prestasinya kita dapat lihat dana tersebut boleh memberi pulangan 24.76% untuk 5 tahun. Okey, anda nampak beza? Adakah anda rasa berbaloi untuk membayar sedikit fee ataupun management fee yang lebih tinggi di dalam unit trust berbanding dengan pulangan yang kita boleh dapat melalui dana unit trust?
Okey. Um, Kebiasaannya ada uh, perbandingan yang dibuat untuk ETF dan juga unit trust ini dari segi charge, ya betul. Dan ada yang menyatakan bahawa pelaburan di dalam unit trust ini untuk mengatasi prestasi indeks sebenarnya uh, uh, mungkin 50% mempunyai prestasi yang lebih rendah daripada indeks. Okey. Jadi kita sebagai pelabur boleh membuat pilihan bijak dengan memilih dana-dana yang bagus yang mempunyai prestasi yang boleh mengatasi indeks pasaran saham untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada indeks saham yang kita mempunyai fokus untuk membuat pelaburan. Okey, baik itu saja perkongsian saya berkaitan dengan perbezaan pelaburan bagi dana unit bagi ETF di dalam pelaburan Wahid Invest dan juga unit trust. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya, video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.